ma'lum wal kaif majhul was-su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa ma'lum. Ma'lum dia masuk di sini. Ramai orang terjemah maklum ni, maklum. Duk ni maklum. Maklum apa begitu? Nah, yang betulnya ada al-istiwa ma'lumun fi kitabillah. Memang ada dalam kitab Allah. Wal kaif majhul. Kaif kita. Kami serah kepada Allah Taala. Ini dipanggil mazhab salaf. Bukan mazhab Wahabi, no. Wahabi bukan salaf. Wahabi dia bawa dalam al-istiwa ma'lum. Ya Allah Taala istiwa atas. Istiwa dalam istiwa. Istiwa tu duduk ke atas. Mana tu? Tu mazhab apa tu? Mazhab tasbih. Lepas tu satu kitab, saya baca kitab Wahabi satu, yang dinasbahkan kitab tadi dikatakan kepada Syekh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak Syekh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kitab tu muftari kepada Imam Abdullah. Dan Syekh Abdullah tak tulis pun kitab. Dia kata apa? Ada 3 mazhab. 2 mazhab tak betul. Mazhab tafwid dan mazhab takwil. Dua-dua tak kenal. Tafwid kepada salaf. Tafwid macam mana contoh dia? Kami serah kepada Allah makna dia. Kami tak faham makna. Kami tak tahu makna dia apa. Yang faham makna tersebut hanya Allah Ta'ala yang mengetahui maknanya. Dan kami serah. Dan kami beriman dengan ayat tersebut. Itu salaf. Qalaf macam mana? Yang takwil, disebabkan ramai sangat yang pening kepala bila baca ayat ni. Saat tu kata duduk kosmos sekali. Jadi kami perlu takwilkan ayat ni sesuai dengan keadaan zaman. Zaman sekarang zaman fitnah. Zaman orang baca tak faham ayat Quran. Zaman orang tak faham Al-Quran dan tak faham bahasa Arab. Bukan tak faham bahasa Arab, tak faham lughah. Lughah tak faham. Tak baca Ibnu Manzur punya kitab. Apa maksud istiwa? Adakah banyak makna lain yang lain? Adakah istiwa tu semata-mata makna duduk? Ataupun bermakna istaula? Menguasai arasy dan sebagainya. Tak, dia ambil dan duduk tu. Jadi kami kata, para ulama khalaf kata apa? Jadi sebabkan tu kami terpaksa takwilkan ayat ni kepada makna yang yaliqu bihi ta'ala, yang sesuai dengan Allah Ta'ala, yang layak bagi Allah. Kerana duduk tak layak bagi Allah. Duduk ni perbuatan makhluk. Maka kami terpaksa terjemahkan ayat tadi kepada makna qudrah. Al-quwwah, maksudnya kami menguasai. Tidak. Yadullah fawqa aydihim yadun. Kalau nak terjemah dengan makna yadun tadi tangan, tak kena. Kenapa tak kena? Kerana dalam Quran ada majas. Betul tak? Lepas tu belum ngaji balaghah. Dalam balaghah dia ada majas. Ibnu Taimiyah antara ulama yang menafikan majas di dalam Al-Quran. Ini manhaj dia. Lepas tu tak heran kalau dia kata yadun bermakna yad. Tangan, mana tangan? Sebab dia nafikan majas. Lepas tu Imam Razi cukup rak dia. Imam Fakhruddin Ar-Razi rak Imam Ibnu Taimiyah sungguh berkenaan dengan pandangan-pandangan dia dari kita. Lepas tu kalau kata tangan tadi maksud tangan. Habis tu ayat Quran berkenaan Nabi Allah Daud AS, Zul Aidi, betul tak? Ayat Quran, ayat yang berkenaan Nabi Daud AS, Zul Aidi. Ada ayat mana ni? Quran berkenaan Nabi Daud, Zul Aidi kan? Macam mana Ustaz? Syekh kita apa? Ingat tak? Ayat apa? Yang kata Nabi Daud AS ada banyak tangan. Ingat? Siapa ingat? Ayat dia. Payah Ustaz tak ngapai ni. Saya lah. Saya tak ngapai ni payah. Syekh-syekh kalau di azhar tu aku cerita ayat tu pula ayat dia. Ada? Ingat? Ingat? Tapi saya ingat ayat tu lah. Zul Aidi tu je. Atau kalau buka balik dalam Quran, cari dalam Mu'jam Fahris Al-Quran, buka tentang Zul Aidi, tambah yadun, jamak kepada tangan, Aidi. Maka dipanggil Zul Aidi kepada Nabi Allah Daud AS. Kita boleh beriman kan kata Nabi Daud banyak tangan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi Daud banyak tangan, Zul Aidi, yang mempunyai banyak tangan. Kita nak terjemah dengan terjemah hakikat. Kata Nabi Daud memang 8 tangan, 7 tangan. Sebab aqallul jam'i 3. Tidak. Illa fi salatil jama'ah. Aqallul jam'i isnin. Tidak. Jamaah dalam sembahyang 2 orang 3 jamaah. Tak perlu 3. Tapi kalau kata dalam masalah lughah, paling kurang jamak 3. Tidak. Jadi nak kata tangan Nabi Daud 3 dan ke atas, tasawur tak boleh terima. Dah. Jadi maksudnya ayat tadi majas. Oh, tangan Nabi Daud kamu majas. Tangan Allah Taala kamu nak tak tangan hakikat. Macam mana ni? Nampak tak orang nak kenal dia punya mana syakat? Atau dia bagi mantik pula. Jadi tak apa. Tadi yang ni kamu terima, yang ni kamu tak terima pula. Mana siapa ni?
mana tidak boleh terima dengan akal. Sebab tu kata para ulama, Al-Imam Ibn Taymiyah, akalnya lebih besar daripada ilmu dia. Faham? Silap. Ilmu dia lebih besar daripada akal dia. Atau saya ilmu lebih besar daripada akal. Bila ilmu besar daripada akal, masalah tak boleh nak tawazun. Bila tak boleh nak tawazun, jadi pening. Bila pening, dua puluh kalam mulabat. Jadi campur sini, sat di sini dan sikit-sikit. Boleh faham? Jadi sebab tu bila dia sebut, kata Allah Ta'ala boleh duduk di atas sayap nyamuk, kalam ni dah tanafut. Tanafut tak mana? Tanafut dengan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sebut Allah Ta'ala boleh duduk atas sayap nyamuk, kita tanya yang pertama, dari mana-mana dalil hadis kata Allah duduk atas sayap nyamuk? Cukuplah kamu kata dalam ayat istiwa alam arsh, tiba-tiba kamu nak kata, nak buat contoh pula, kalau Allah Ta'ala nak duduk atas sayap nyamuk pun Allah Ta'ala boleh duduk dengan khudrah Allah Ta'ala. Khudrah pada perkara yang mungkinat saja, betul tak? Kita mengaji tauhid, khudrah hanya ta'alluq dengan perkara mungkinat, bukan perkara mustahil. Duduk atas sayap nyamuk mustahil bagi Allah. Sebab nyamuk ni benda ba'udah, kecil. Tiba-tiba kamu nak kecilkan Allah Ta'ala duduk atas nyamuk, bodoh kan? Faham tak? Itu panggil ilmu akal. Tak nak terima. Semua orang tanya lah, boleh tak Ustaz, Allah Ta'ala ni, dia buat rumah Ustaz, dia buat batu Ustaz, lepas tu dia tak larang nak angkat, boleh tak? Betul tak soalan dia? Allah buat batu Ustaz dengan kudrah Allah Ta'ala, tiba-tiba Allah Ta'ala tak boleh angkat pula batu Ustaz tadi, boleh? Betul tak soalan dia? Soalan salah. Salah tak mana? Tanafut. Tadi kamu kata Allah Ta'ala ada kudrah untuk buat batu besar, tiba-tiba tak boleh nak angkat batu besar, maksud tidak ada kudrah pula. Saat ada, saat tak ada, tak mana ni? Soalan salah. Lepas tu Imam Abu Hanifah bila ditanya soalan tu, dia kata soalan tu dah salah. Lepas tu tak boleh nak jawab. Kadang-kadang orang tak jawab, bukan makna benda tu tak betul, bukan maksud dia tak berti, tapi maksud soalan tu tak betul. Dia faham? Jadi Ibn Taymiyah banyak kesalahan dalam masalah tersebut. Dan ada sir kenapa yang disebutkan rububiyah dan uluhiyah. Seolah-olah nak kata di negasan apa panjang apa tadi. Seolah-olah nak mengatakan bahawa bila dikatakan rububiyah saya tidak mencukupi untuk seorang tadi selamat daripada api neraka. Rububiyah tidak saja mencukupi. Yang perlu adalah uluhiyah. Lepas tu dia kata apa? Orang kafir bila mana dalam keadaan teruk kehidupannya, akhirnya akan balik kepada Allah Ta'ala. Betul tak? Orang kafir kan bila dia buat dalam keadaan kesusahan, dia terempah kapal, lepas tu terdampar di tepi pulau. Orang tanya, siapa yang Tuhan kamu? Allah Tuhan kan. Sebab apa? Sebab susah waktu tu. Jadi dia kata apa? Orang kafir lagi elok. Sebab susah tu mana pun, tetap bila mana dalam keadaan susah, walaupun dia senang dia sembah Tuhan lain. Bila susah, dia akan ingat Allah Ta'ala juga. Berbeza dengan orang-orang yang menyembah kubur ni, dia kata. Dia ni uluhiyah pun tak ada, rububiyah pun tak ada. Lagi teruk. Kafir ada rububiyah. Orang yang pergi ke kubur, melawat kubur, bertawassul di kubur, dia kata orang-orang ini tidak ada langsung rububiyah pun tak ada, uluhiyah lebih-lebih lagi. Maka mereka lebih teruk daripada orang kafir. Ini tujuan dia sebut rububiyah dan uluhiyah. Sahabat kena tahu ni, sir kenapa dia sebut rububiyah uluhiyah. Tu sir dia. Kerana dia nak bezakan, nak kata orang yang pergi ke kubur, bertawassul di kubur, ini adalah orang-orang yang lebih kafir daripada orang kafir. Ya. Orang lebih kafir daripada orang kafir. Okey, bang? Okey, senang pun pergi ke kubur, susah pun pergi ke kubur juga. Ini masalah. Senang pergi ke kubur, pergi dorang ke kubur. Bila dah susah-susah pun pergi ke kubur. Pergi ke kubur, Sayyidina Husain, wahai Sayyidina Husain, tolonglah aku. Istighfar. Kafir kan? Kafir kan kalau kata kita pergi ke kubur Sayyidina Husain, ya Husain, ya Sayyidina Husain, tolonglah aku Sayyidina Husain. Boleh tak? Boleh tak? Tak dengar. Kenapa orang kata tak boleh? Kenapa orang kata tak boleh? Kenapa? Kerana orang anggap Sayyidina Husain dah mati, betul tak? Kerana orang dah anggap Sayyidina Husain dah mati. Okey? Lah ni macam ni. Betul ke Sayyidina Husain dah mati? Kau dia kena betul dalam kepala lu. Betul ke mereka ni dah mati? Betul. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika mana berlalu di depan Hajarul Aswad, dia jalan di depan Hajarul Aswad, dia angkat tangan, kemudian dia cium Hajarul Aswad. No? Kalau dekat dengan Hajarul Aswad, dia akan cium. Dia kata apa? Wahai Hajarul Aswad, kamu ni tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat.
Kalaulah aku tidak melihat Nabi meletakkan bibir Nabi yang mulia di tempat di kamu, maka tentu aku tidak akan bukan seperti Nabi buat. Pok-pok Wahabi, minta maaf saya sebut, menggunakan hadis ini kalam Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab sebagai dalil untuk kata, tengok, Sayyidina Umar buat tadi sekadar sebab ikut Nabi buat je. Kalau Nabi tak buat, dia tak akan buat benda tu. Baik, kamu baca hadis tak habis, baca bagi ikhlas. Baca hadis bagi hadis. Sayyidina Umar bila dia lalu kat Hajarul Aswad, dia kata, wahai Hajarul Aswad, kamu tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Karena kalau kamu, bukan kerana aku tengok Nabi cium kamu, aku takkan cium kamu. Baca bagi habis. Sayyidina Ali duduk belakang Nabi, duduk belakang Sayyidina Umar waktu tu. Sayyidina Ali kata apa kat Sayyidina Umar? Wahai Amirul Mukminin, bal yanfa' wa yadur. Bahkan dia memberi manfaat dan memberi mudarat. Oh, betul tak? Daripada mana kamu kata macam tu? Wahai Ali, kerana Nabi pernah sebut dalam hadis, Hajarul Aswad akan menjadi dalil kepada orang yang pernah cium dia, dan orang yang pernah angkat tangan kepada dia, maka dia nanti akan menjadi saksi di depan Allah. Orang ni pernah cium aku, ya Allah, saksikan dia ni adalah orang yang beriman. Yanfa' wala yadur. Hajarul Aswad yanfa'. Batu Hajarul Aswad boleh bagi manfaat. Sayyidina Husain dalam kubur tak bagi manfaat. Otak dia kena sikit. Cucu Nabi, si betul Nabi. Nabi sebut dalam hadis, ana min Husain wa Husain minni. Nah, dah Husain minni wa ana min Husain. Terbalik hadis saya. Husain minni, Nabi sebut Husain minni, Husain daripada aku. Yang lebih sakar lagi, wa ana min Husain. Ini main mana? Hebat tak? Dia panggil uslubu, apa panggil apa? Uslubu iltifat. Husain minni wa ana min Husain. Tu dia, tinggi semua. Kalau Husain minni wa ana min Husain, ya. Adakah nak abang kata Nabi apa ni Sayyidina Husain, dan bila kata Husain minni wa ana min Husain, aku daripada Sayyidina Husain. Nah, kita nak kata Nabi mati juga dalam kubur. Jaga sahabat-sahabat sekalian, jangan disebabkan otak kita yang silap baca hadis, silap baca kitab, baca hadis tak habis, buka kitab orang yang baca kitab hadis tak habis, kemudian kita nak tak ukur. Boleh faham semua-semua tak? Boleh faham semua-semua. Jadi Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar bila dengar Sayyidina Ali kata macam tu, dia tarik balik. Dia kata, sama kamu, terima kasih Tuhan Sayyidina Ali, aku tak dengar hadis tersebut. Hak tu dia sebut. Tapi pokok Wahabi ni tidak mana. Ambil sikit je hadis, kemudian tinggalkan hadis yang baki yang Sayyidina Ali jawab. Tak mana. Dia faham? Cukup. Banyak lagi orang tuan-tuan ni. Jadi cukup setakat tu. Kita sambung 19 halaman. Forum tu. Tapi tak masuk dah bab tu kot. Tiba masuk bab tu jadi black lah pula. Jadi saya rasa setakat tu dulu, minta maaf banyak-banyak. Kalau kata ada kesusutan maksudnya dia kurang tempat. Kekusutan maksudnya dia keliru kan. Kalau ada keliru sikit, minta bertanya. Jangan menghukum dikatakan. Saya cukup pantang. Dia main kelas, dengar saya sebut, kita cerita benda sikit-sikit, kemudian dia tak faham, dia terus tak hukum. Jangan letak hukum lagi mana kamu tidak faham semua-semua apa yang saya sebut. Kalau tak faham, tanya saya balik. Tuang tu orang tengah, tuan yang cakap. Orang tengah cakap tuang. Jadi tanya balik kepada orang yang bercakap itu. Jangan takut-takut nanti kamu silap faham, kamu nampak pun silap pula nanti. Jadi tanya balik kepada orang yang bercakap. Amanah. Arju minkum jami'an. Jangan terus nakal dan jangan terus tak hukum. Bincang dan tanya dulu. Dan ingat, saya nak pesan satu benda. Kita tak suka pada satu golongan, jangan kita letak hukum yang bukan pada mereka. Saya tidak bersetuju dengan Imam Ibn Taymiyah dalam masalah 3 tauhid. Bukan bermakna kita meletakkan Imam Ibn Taymiyah di bawah tapak kaki kita. Kita jangan sama dengan sebahagian pihak yang mana bila sebut Ibn Taymiyah tidak langsung meletakkan rahimahullah ta'ala, malah kemudian mencaci, mencela Imam Ibn Taymiyah seolah dia orang yang kafir. Alhamdulillah. Sebahagian ulama yang mengkafirkan Ibn Taymiyah tidaklah menjadi dalil bahawa dia ni memang kafir semua. Dia faham? Banyak ulama Al-Azhar memuji lagi Imam Ibn Taymiyah. Dan juga jauhkan kita daripada sikap fanatik dan ta'assub yang terlampau-lampau, menyebabkan kita jadi buta hati kita, dan kemudian kita jadi takut hati kita ni jadi berdendam pula dengan wali-wali Allah Ta'ala yang mungkin dekat dengan tu, masih silap dalam bidang-bidang tertentu. Faham? Jadi saya harapkan sungguh-sungguh pendekatan kita sedemikian. Saya tidak mahu kisah ini berulang sekali lagi. Ketika saya mengajak di rumah Kelantan, ada seorang sahabat kita, dia marah saya bila saya puji kalam Ibn Taymiyah dalam satu pandangan. Saya kata Ibn Taymiyah kalau dia sebut
pandangan macam tu tak kenal. Lepas tu saya puji Ibn Taymiyah dalam bidang lain. Kemudian dia celak saya. Dia masuk dalam blog saya, dia celak saya. Ustaz ni saya kagum dah tadi mula-mula. Masa cakap tadi tengok melawan Wahabi pun. Tengok belakang puji Ibn Taymiyah. Ustaz ni macam Wahabi lah kot. Panas aku ni, panas. Dalam blog hang berani lah. Main jumpa depan-depan lah nak bincang. Aku tak support lah. Buku 5 dia ni duk lawan aku belakang tak jadi kan. Mana kejantanan? Ya memang dia bukan jantan sebab dia betina. Hak pun saya tu perempuan. Mana kebenaran kan? Allah Akbar. Saya minta maaf banyak. Kita cakap panjang. Rasulullah Syarif. Moga-moga dapat manfaat sebanyak yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dirakamkan untuk yang bagi Ustaz. Jadi dengan ini tamatlah sesi muhadarah kita untuk hari ini. Ingatkan bahawa kita besok masih ada lagi muhadarah untuk madah tafsir, hadis dan juga tasawuf. InsyaAllah kita jemput hadiahlah ramai-ramai untuk muhadarah tersebut. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan syukur.